Jadi kenapa kami pilih kaedah pandang tersebut? Oleh kerana kaedah ini dikenali sebagai kaedah seluruh perkataan, di mana ia sesuai untuk aktiviti pengajaran kemahiran selebihnya, iaitu kemahiran membaca pada peringkat sekolah rendah, kerana ia memperkenalkan perkataan yang utuh melalui gambar atau kad imbasan. Dengan ini, ia membolehkan murid-muridnya menyebut secara berulang tanpa perlu mengeja dahulu. Jadi kaedah ini dia juga selaras dengan ciri bahasa Melayu yang fonemik dan pola suku kata yang jelas, dan memudahkan murid menghafal serta memahami makna secara segera. Kelebihan utama kaedah ini ialah ia mampu menjimatkan masa pembelajaran kerana ia berfokus kepada pengucapan dan pemahaman yang bermakna, bukan pada ejaan awal semata-mata, malah menjadikannya terpantas untuk membina keyakinan membaca. Baiklah, jadi mengapa kaedah DRTA boleh dikaitkan dalam aktiviti pengajaran kemahiran membaca? Oleh kerana DRTA bermaksud Direct Reading Thinking Activity. Ia sesuai untuk aktiviti pengajaran kemahiran membaca kerana ia menggalakkan pelajar membaca secara aktif sambil berfikir dan meramal isi teks. Jadi, teknik ini diperkenalkan oleh Russell Stover pada tahun 1969-1975 yang menekankan proses amalan, pengesahan serta penilaian kefahaman. Jadi, mengapa DRTA ini sesuai untuk dikategorikan dalam sekolah rendah? Oleh kerana teknik ini selaras dengan DSKP Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang menekankan bahawa kemahiran berfikir kritis dan kreatif melalui aktiviti membaca santai. Jadi, ia sangat efektif kepada pelajar kerana melibatkan ramalan berdasarkan teks yang terpotong yang memupuk pemahaman mendalam dan minat dalam membaca. Jadi, untuk bahan bantu mengajar yang digunakan, yang pertama kita guna gambar tunggal. Sebagai contoh, gambar taman permainan sebagai seinduksi kepada pelajar untuk memperkenalkan teknik kemahiran membaca. Yang kedua, kita guna gambar bersiri untuk aktiviti ramalan dan susun cerita semasa melaksanakan aktiviti dalam bilik darjah. Yang ketiga, kita guna teks pendek untuk aktiviti membaca. Dan yang keempat, kita guna kad perkataan untuk padanan dengan gambar sewaktu tahap pasca membaca. Baiklah, seterusnya ialah set induksi, iaitu yang pertama, aktiviti guru. Guru memaparkan satu gambar yang menarik yang berkaitan dengan situasi di taman permainan menggunakan LCD. Seterusnya, guru memberi masa kepada murid untuk memerhati gambar tersebut dengan teliti dan mengemukakan soalan rangsangan seperti apa yang kamu nampak dalam gambar ini, siapakah yang terdapat dalam gambar tersebut dan apakah yang sedang berlaku. Guru juga boleh mengemukakan soalan lanjutan seperti pada pendapat kamu, apakah yang akan berlaku selepas ini, bagi merangsang pemikiran murid. Seterusnya, guru boleh membimbing murid serta memberi pujian terhadap jawapan yang diberikan, iaitu guru mencatat beberapa respon murid di papan putih. Akhir sekali, guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut serta memperkenalkan aktiviti membaca menggunakan kaedah pandang dan sebut serta teknik DRTA. Dan aktiviti murid, iaitu murid memerhati gambar yang dipaparkan dengan teliti, murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan berdasarkan pemerhatian dan pengalaman sedia ada. Murid turut membuat ramalan tentang situasi yang mungkin berlaku. Seterusnya, murid memberi perhatian dan bersedia untuk mengikuti pembelajaran seterusnya. Baiklah, seterusnya ialah BBM, gambar situasi di taman permainan LCD seperti rajah tersebut. Kemudian nilai, keyakinan diri, keberanian kerjasama. Dan elemen EMK pula ialah kemahiran berfikir aras tinggi kebat, iaitu membuat pemerhatian dan ramalan. Kemudian pentaksiran, iaitu pemerhatian terhadap respon lisan murid. Jadi, untuk aktiviti kemahiran membaca ni, langkah pertama pada tahap prambaca, guru ni menunjukkan gambar bersiri kepada murid tentang sesuatu
satu tajuk. Sebagai contoh, gambar yang saya tunjukkan di sebelah. Lepas tu guru ni ia membimbing murid membuat ramalan dengan soalan seperti apa yang berlaku seterusnya. Maksudnya bila murid lihat pada cerita pertama, lepas tu murid lihat pada gambar yang kedua, gambar bersiri, murid boleh ramal apa yang terjadi pada gambar yang kedua dan seterusnya. Lepas tu guru juga bertanya siapakah watak dalam cerita ini. Maksudnya watak yang pertama tu sebagai apa, watak kedua sebagai apa. Lepas tu murid ni berbincang secara berpasangan atau berkumpulan dalam kumpulan yang kecil dan menyatakan ramalan mereka. Lepas tu guru ni mencatat beberapa jawatan murid di papan putih sebagai rujukan. Jadi, bagi langkah yang kedua, iaitu semasa membaca, guru akan mengedarkan teks pendek kepada murid. Guru meminta murid membaca secara senyap selama beberapa minit untuk memahami isi cerita. Seterusnya, guru memilih beberapa orang murid untuk membaca secara kuat di hadapan kelas atau secara berkumpulan. Guru membimbing murid dari segi sebutan, kelancaran dan intonasi agar bacaan lebih jelas dan betul. Semasa aktiviti membaca dijalankan, guru mengingatkan murid supaya meneliti isi cerita dan membandingkan dengan ramalan yang telah dibuat sebelum ini. Guru boleh menghentikan bacaan pada bahagian tertentu dan bertanya kepada murid seperti, adakah ramalan kamu tepat setakat ini? Atau, apakah yang berlaku selepas ini? Bagi menggalakkan murid berfikir secara aktif. Guru turut memberi peneguhan dan membetulkan kesalahan bacaan murid secara berhemah. Langkah yang ketiga, pasca membaca. Selepas selesai membaca, guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil untuk membincangkan isi cerita. Guru meminta murid menceritakan semula cerita yang telah dibaca menggunakan ayat sendiri bagi menguji tahap kefahaman mereka. Seterusnya, guru menjalankan aktiviti menyusun gambar bersiri mengikut urutan yang betul berdasarkan cerita. Guru juga menyediakan aktiviti memadankan kad perkataan dengan gambar yang sesuai bagi mengukuhkan pemahaman kosakata murid. Sepanjang aktiviti dijalankan, guru bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan yang lain untuk membimbing, memberi tunjuk ajar dan membetulkan kesalahan murid jika perlu. Di akhir aktiviti, guru akan meminta wakil kumpulan untuk berkongsi hasil perbincangan mereka di hadapan kelas. Baiklah, seterusnya ialah rumusan, iaitu aktiviti guru. Guru membuat rumusan terhadap isi pelajaran dengan menekankan semula langkah-langkah membaca menggunakan kaedah pandang dan sebut serta teknik DRTA, iaitu meramal, membaca dan mengesahkan maklumat. Guru membimbing murid menyatakan semula isi penting daripada teks yang telah dibaca. Guru turut memberi peneguhan positif terhadap penglibatan aktif murid sepanjang aktiviti. Akhir sekali, guru mengaitkan pembelajaran dengan nilai-nilai murni serta kepentingan memahami isi bacaan dalam kehidupan seharian. Kemudian aktiviti murid menyatakan semula isi penting berdasarkan teks dengan bimbingan guru. Murid berkongsi dapatan sama ada ramalan mereka tepat atau sebaliknya. Murid memberi perhatian terhadap rumusan guru dan memahami keseluruhan isi pelajaran. Kemudian BBM, gambar bersiri, teks pendek dan kemudian nilai iaitu kerjasama, keyakinan diri dan rasional. Kemudian EMK seperti kemahiran berfikir aras tinggi kebaik iaitu membuat rumusan dan refleksi. Kemudian pentaksiran seperti pemerhatian terhadap keupayaan murid merumus dan menceritakan semula isi cerita dengan ayat yang sendiri.